Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini masih lagi berkaitan dengan hadis sahur ya. Minggu lepas ana dah jelaskan dua hadis berkaitan dengan sahur. Yaitu berkaitan dengan keberkatan sahur dan berkaitan dengan hadis yang membezakan puasa orang Islam dengan puasa ahli kitab adalah sahur. Nah, sekarang ni berkaitan dengan doa malaikat. Tengok ni apa dia? Orang yang bersahur ni, sahur ni merupakan sesuatu yang senang je. Makan je. Makan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diganjar dan akan dibalaskan dengan surga nanti di yaumil qiyamah. Selain daripada itu, kelebihan bagi orang yang sahur, Allah dan para malaikat akan berselawat, membaca selawat kepada orang yang sahur. Selawat Allah kepada orang yang bersahur memberikan rahmat, memberikan pahala. Manakala selawat malaikat kepada orang yang sahur memohonkan istighfar dan rahmat. Apa hadis dia? Tengok ni hadis dia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang bersahur. Makanya jangan tinggalkan sahur. Karena ketika kita bersahur, Allah Subhanahu wa taala ketika itu memberikan salawat kepada kita, membacakan salawat kepada kita, memberikan rahmat kepada kita. Dan di samping kita tu malaikat-malaikat dan juga malaikat-malaikat yang ada di langit membacakan salawat kepada kita. Ini disebutkan malaikat, bukan malakun, tetapi malaikat. Malaikat ni bentuk dia jamak. Jadi semua malaikat ni dia memintakan salawat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, memintakan rahmat dan memintakan keampunan. Kalau malaikat dah bersalawat, dah berdoa kepada Allah, confirm 100% doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak salawat malaikat mesti lakukan sahur. Jangan malas untuk bersahur. Makan je senang, bukan disuruh baca Quran. Bukan disuruh baca Quran pun. Sebab kadang ada di antara kita ni dia macam nak bangun sahur ni dia macam liat kan, macam keras. Mata macam tak boleh buka. Tak boleh buka, sedap tidur. Sebab dia tarawih 21 rakaat. Aduh, la wala wala quwwata illa billah. Padahal fadilatnya ni kata baginda Nabi, tasahharu sahur. Kamu akan dibacakan salawat oleh malaikat. Kamu akan kenyang, kamu akan dapat keberkatan. Kamu mengikut sunnah Nabi, itu je. Makanya sahur, jangan sampai sahur. Tapi jangan terlalu banyakkan sahur. Itu dia. Kalau banyakkan sahur, tak boleh bergerak pula. Lama-lama lepas solat subuh, mengantuk. Nak tidur lagi, nak tambah. Biasanya kalau selepas subuh ni, bulan puasa ni, tidur tu lagi sedap. Kan? Betul tak? Betul. Sebab kita dah banyak membuktikan ni lah. Banyak membuktikan memang. Ana pun kadang macam tu lah. Bukan kadang sebetulnya, sentiasa. Manusia biasa macam tu. Okey, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Muhaqqiqul Musnad, oleh ulama-ulama hadis, dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah. Okey. Baik. Okey. Hadis yang keempat. Larangan meninggalkan sahur. Kita dilarang meninggalkan sahur. Jangan sampai tak sahur. Ini ada larangan dia. Bukan ustaz yang bercakap. Apa bukti dia ustaz? Tengok di sini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-suhuru kulluhu barakatun fala tad'uh." Yang bermaksud makanan sahur itu semuanya berkat, mengandungi keberkatan. Makanya kalau kita sahur habiskan. Habiskan sahur tu, nasi-nasi tu yang ada dalam pinggan tu habiskan. Jangan sampai sisakan. Sebab di situ ada dua keberkatan. Keberkatan yang pertama ada dalam nasi, keberkatan yang kedua ada dalam sahur. Jadi sahur dan habiskan. Tapi jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak menimbun nasi dalam pinggan tu. Itu nanti yang tidak dihabiskan, nanti membazirkan. Lepas tu,
Walau ay yajra'a ahadukum jar'atan min ma. Kalau tak ada nasi, tak ada kurma, hanya ada air saja. Contoh katalah. Maka apa kata baginda Nabi? Maka jangan tinggalkannya meskipun kamu hanya meneguk seteguk air. Meskipun ada air, kita mungkin nak sahur dengan air, sila, tak ada masalah. Yang penting jangan sampai meninggalkan sahur. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya membaca selawat kepada orang-orang yang melakukan sahur. Ini hadis yang keempat. Okey, kita continue kepada hadis yang kelima. Di antara sunnah berkaitan dengan sahur, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Apa mengakhirkan sahur maksud dia? Tengok di sini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, "Kam kana bainal adhan was sahur?" Qala, "Qadru 50 ayat." Suatu waktu Zaid bin Sabit ini bertanya kepada Ibnu Abbas tentang waktu sahur. Kata Ibnu Abbas yaitu qadru 50 ayatan, sekitar 50 ayat. 50 ayat ni berapa minit kira-kira? 10 minit. Kalau dibaca sedang mungkin lebih. Kalau dibaca ini 50 ayat. 50 ayat ni lebih kot. Setengah jam. Kalau kita ambil surah Baqarah kan, setengah jam. 50 sampai wa id wa'adna Musa 40 lah. Satu muka surat, 2, 3. Kalau dia baca santai, relax, macam setengah jam kot. Kalau mari 10 minit. Kalau dia baca macam biasa, laju 10 minit ataupun 15 minit macam tu. Tengok kepada iya. 110 boleh buat 30 minit. Betul. Tengok kepada ayat yang dibaca. Panjang ke pendek? Tapi kalau baca surah-surah pendek macam Al-Ikhlas. Aduh. Itu lagi cepat. Lagi cepat. Kalau nak surah-surah yang panjang, ambil itulah. Ambil surah yang berkaitan dengan hutang. Satu ayat yang berkaitan dengan hutang itu sudah satu page kan. Kalau nak panjang lagi, ambil yang tu. Yang terpenting dia mengakhirkan dia, jangan mengawalkan. Kalau masih pukul 12 takkan nak sahur. Lapar lagi lah dia. Kira-kira subuh tinggal setengah jam lagi, itu bagus. Sebab kita simpan tenaga. Okey, baik. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan apa yang dimaksud 50 ayat ni. Kata Ibn Hajar, ay mutawassitah, la tawilatun wala qasiratun wala sari'atun wala bati'atun. 50 ayat ni maksudnya dengan bacaan yang sederhana, tidak panjang, tidak pendek, tidak cepat dan tidak lambat. Itu maksudnya. Kira-kira 50 ayat. Okey. Lepas tu berkaitan dengan sunnah sahur, iaitu sunnah sahur dengan kurma kering. Kurma kering. Disebutkan dalam hadis ini sahur ya, kalau buka dengan rutab, kurma basah ataupun kurma yang baru masak. Baru masak ataupun rutab lah. Rutab. Kalau boleh sediakanlah dalam di rumah. Tapi kita di sini dekat Yayasan Taklim, kita berbuka dengan kurma kering. Sebab kurma basah mahal. Kan? Apalah, siapa yang nak bersedekah kurma basah boleh bawa sini nantilah, supaya jemaah boleh bersahur dengan kurma basah. Okey, hadis dia, ni'ma sahuril mu'min at-tamar. Sebaik-baik makanan sahur adalah tamar, kurma kering. Cuma apa yang berlaku kepada kita, biasanya kalau kita sahur ni mendahulukan makanan nasi. Banyak di antara kita apabila sahur ambil nasi dulu, penuhkan pinggan tu, semua lauk dicampur kuah kering apa semua. Kalau dah penuh dah kenyang dah, macam tak semangat nak makan kurma. Baru last dia makan kurma. Tapi tak ada masalah, okey je. Tapi kalau boleh dahulukan kurma dahulu. Sebab yang diucapkan bersahur adalah dengan kurma kering. Baru kita hantam habis. Hantam habis kalau nak hantam lah. Okey, lepas tu di waktu sahur ni tengok ni penting ni last insya-Allah.
2 minit. Gunakan waktu sahur untuk banyakkan istighfar dan berdoa. Sebab sahur ni adalah waktu istijabah. Ya betul. Ketika Nabi apa ni? Nabi Ishak. Sorry. Nama ayah Nabi Yusuf bin Yaqub. Nabi Yaqub. Ketika anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam merayu ataupun memohon kepada Nabi Yaqub alaihi salam untuk dimintakan ampun, Nabi Yaqub ni tak terus minta ampun kepada Allah. Tunggu waktu malam, tunggu waktu sahur. Kenapa? Karena waktu sahur tu waktu mustajab. Allah Subhanahu wa taala tengah turun ke langit dunia memanggil orang-orang siapa yang mau minta ampunan kepada Allah, sesiapa yang mau memohon ampunan kepada Allah. Ini disebutkan dalam hadis. Yanzilu Rabbana tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Ini hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maksud dia, Rabb kita, Allah, turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Pukul berapa? Pukul lebih kurang pukul 3:30 lah. 3:30 sampai cukup lah. Satu malam dibagi 3. Yang terakhir ni dimaksud sepertiga akhir malam. Okey. Kemudian Allah berfirman. Allah berfirman. Man yad'uni fa'astajibu lahu. Man yas'aluni fa'atiyahu. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Ini Allah ni. Yang berfirman ni. Hey, man yad'uni, orang yang berdoa kepadaku. Siapa yang nak minta kepadaku? Fa'astajibu lahu. Aku akan kabulkan. Tapi apa yang berlaku? Kita ketika itu sudah tidur, tak mau bangun. Meskipun alarm berbunyi dengan kerasnya, tak boleh bangun. Dia tak nak bangun. La haula wala quwwata. Ini manusia macam apa ni? Dia tengok ni, dari saking belasnya Allah Subhanahu wa taala, mobile phone dia membantu kita ni supaya kita bangun kepada Allah. Tapi kita tak nak. Tidak menghiraukan. Dia pun tidak mau mematikan tu delingan tu, dibiarkan je. Manusia apa ni? Aduh, okey. Lepas tu, man yas'alani fa'uti. Sesiapa yang nak meminta sesuatu kepadaku, aku akan berikan. Nak minta apa? Nak minta rumah ke? Nak minta syurga? Aku berikan. Ni hadis Bukhari dan Muslim. Lepas tu yang ketiga, man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Sesiapa yang nak minta keampunan kepadaku di sahur ni, terutama bulan Ramadan ni, aku akan berikan keampunan ni. Siapa yang nak bertaubat, aku terima taubat dia. Masya-Allah, kurang apa? Suruh makan, suruh minum, suruh ibadah, suruh bangun, suruh minta. Ni kita disuruh minta. Takkan kita tidak nak? La haula wala quwwata illa billah. Cuba kita kalau kita disuruh minta duit. Contoh katalah disuruh buat rayuan ke ataupun apa ke, disuruh minta duit kepada ke kerajaan. Contoh kata 10,000 akan dibagi 10,000 dengan syarat mengisi borang. Pasti semua akan mengisi borang penuh semua. Tapi apabila disuruh untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, alarm pun dia abaikan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, hadza wallahu ta'ala. Ada soalan tak sebelum kita tutup? Okey, ini akan lewat dah. Okey. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat kepada kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pada bulan Ramadan ini kita mendapat keampunan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri perjumpaan kita pada petang ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.